Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan selama-lamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi mempertemukan kita pada hari ini di rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dapat manfaat daripada apa yang kita usahakan, dan kita tidak rugi berada dalam masjid, kerana Imam Ghazali pernah sebut suqul akhirah al-masjid. Kalau kita pergi pasar dunia, maka kita ingat macam-macam dalam kepala kita nak beli apa, keperluan kita. Kadang-kadang pergi pasar dunia ni dah, siapa gambang mata dah, dah bawa 50 riyal tak cukup. Kadang-kadang habis 100 riyal. Ada pasar dunia lah, pasar malam lah. Begitu juga kita berada di pasar akhirat. Apabila duduk dalam masjid ini, baru je sampai masjid, lalu kita teringinlah nak buat ibadat itu dan ibadat ini, sehingga sampai masuk dalam masjid, lalu kita niat, dalam fikiran kita niat beriktikaf dalam masjid, lalu secara berterusan kita jadi nak beribadat pada Allah Taala aja. Itulah yang dikatakan Imam Ghazali bahawasanya pasar akhirat ini di masjid. Mari je pasar akhirat nak ibadat je, main sunat, rasa nak zikir, rasa nak dengar kuliah, rasa nak ngaji, macam-macam rasa. Itulah orang panggil suqul akhirah ataupun pasar-pasar akhirat. Pertemuan yang lepas saya huraikan tentang solat, tasawuf tentang solat. Pada malam ini insya-Allah kita ambil tajuk lain lah. Ambil tajuk lain, mudah-mudahan ianya bermanfaat bagi kita. Ini tajuk apa ini? Ya, saya cari. InsyaAllah perkongsian dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin 40 pada membahaskan usul-usul dalam agama. InsyaAllah tajuk pada hari ini ialah tawakul. Tawakul pada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk tawakul ini adalah daripada bahagian yang keempat daripada kitab ini, iaitu membicarakan amal-amal yang dipuji, perbuatan-perbuatan yang dipuji yang perlu kita buat. Dan tawakul ini adalah aslus sabi', asal yang ke-7 daripada bahagian yang keempat. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini dapat kita beramal sama-sama, insyaAllah. Perkongsian kita pada malam ini berkenaan dengan kitab yang saya guna ni, kitab Arab lah. Kitab Arab, kerana apa? Kitab Arab ini adalah kitab yang asal. Ada pun kitab terjemahan, kitab Melayu tu, itu adalah kitab yang tidak asal. Al-aslu sabi'i fit tawakkuli,
asal yang ketujuh pada membicarakan tentang tawakul. Tawakul pada Allah Subhanahu wa taala. Ada tawakkala yatawakkilu tawakkulan. Tawakul ini adalah kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Serah diri 100% pada Allah Subhanahu wa taala. Serah diri boleh juga kita terjemah pergantungan kita ini, kita gantung 100% pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengharapkan habuan dunia, kita mengharapkan habuan ataupun pertolongan makhluk. Hendaklah kita serah diri itu ataupun minta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Itu maksud tawakul. Dari segi kasar, lepas ni kita masuk dari segi terperinci dia. Qala Allah Ta'ala wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan ke atas Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, falyatawakkalul mutawakkilun, maka hendaklah bertawakal bagi orang-orang yang bertawakal ataupun bagi orang-orang yang berserah diri. Kepada Allah sahajalah kita kena serah diri. Tak boleh kepada makhluk, tak boleh kepada manusia. Jangan ni musim kat pilihan raya ni. Apabila kita takut dibuang kerja, maka kita pun bimbang, Allah sudahlah kena buang kerja lah. Maka kita pun buat perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Ambil rasuah lah. Terima duit sebab suruh pakar hak ni. Tak boleh. Maksudnya kita kena serah diri ni pada Allah SWT. Manusia tidak boleh beri kesan. Manusia bukan menentukan rezeki kita. Hidup dan mati kita pun bukan pada manusia. Jangan kita mengharapkan sesuatu sedikit pun pada makhluk. Wa qala ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan ke atas Allah ataupun dan kepada Allah Subhanahu wa taala, fatawakkalu, maka bertawakkallah oleh kamu semua, in kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Jika kita betul-betul beriman kepada Allah, maka tawakal itu tidak boleh kepada benda lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Wa qala ta'ala innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertawakal penuh dengan hati, Kita bertawakal penuh hati, Allah Subhanahu wa taala suka kepada kita, Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita. Apa yang kita buat itu Allah suka. Wa qala ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ini syarat dan jawab syarat. Kalau bahasa Arab. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ke atas Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan baginya apa-apa yang dikehendaki. Kuat tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupkan bagi kita. Kita nak gapo, Allah Subhanahu wa taala akan cukup. Nak anak ramai ke? Nak bini ramai ke? Nak apa? Semua insya-Allah tawakal yang lebih, maka Allah wi jalan kepada kita. Allah wi apa yang kita nak. Apa yang kita tak cukup, Allah cukupkan. Apa yang kita tak cukup, Allah cukupkan. Wa qala ta'ala alaysa Allahu bikafin 'abdahu. Adakah tidak Allah Subhanahu wa taala itu bikafin 'abdahu, mencukupi hambanya?
Kita nak mengharapkan orang lain ni, adakah Allah SWT ni tak cukup lagi ke kita? Ada. Makan cukup dah. Ada. Kereta ada dah. Apa rumah ada dah. Nak apa lagi? Ada. Nak lebih lagi, nak boleh projek. Maka gosok belakang orang tu. Perjanjian. Kalau mau lulu projek aku 50%. Kalau mau lulu projek aku 20%. Kalau mau lulu projek aku 5% boleh. Tawakal orang lalu. Tawakal orang lalu. Lalu Allah berfirman, alaisallahu bikafin abdah. Tidakkah Allah SWT itu mencukupi hamba-Nya? Cukup lagi Allah SWT win. Cukup dah, nak lebih apa? Nak buat perkara haram, nak rasuah dan sebagainya. Buat apa? Ada. Rasa macam tak cukup lagi ke? Dah. Kena muhasabah diri. Jadi metod kita ini, metod Imam Ghazali tulis dalam kitab ini. Ni Imam Ghazali tulis dalam kitab ini, metod dia bagi dalil dulu. Bagi dalil tawakal. Dah. وقال تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. Sesungguhnya innal ladzina ta'budun, innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang menyembah selain pada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh terjemah juga, sungguhnya orang-orang yang mengharap selain daripada Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna lakum rizqa, tidaklah mereka yang kamu harap itu, tidaklah mereka yang kamu sembah itu bagi kamu rizqa, akan rezeki. Mereka kamu sembah itu, mereka yang kamu harap itu, memohon pertolongan itu, bukan ada rezeki pun pada dia. Bukan dia yang beri rezeki. Firman Allah SWT, fabtaghu indallahi rizqa, maka mengharaplah kamu ataupun carilah oleh kamu indallahi rizqa, di sisi Allah Subhanahu wa taala akan rezeki. Di sisi Allah Subhanahu wa taala sahaja ada rezeki. Jangan harap kepada orang lain, jangan sembah benda lain. Ni gak, kalau tak ada duit sikit, ya Allah, bapa aku tak ada duit ni, minta dengan Allah Taala. Minta, ataupun tak ada duit sikit gak, minta dengan orang tu, minta dengan orang. Tak perlulah. Tak perlu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, jikalau bahawasanya kamu tatawakkaluna 'ala Allah, bertawakal ke atas Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr, nescaya lam ta'lil, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kamu seperti nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki kepada kamu. Kalau siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki kepada kamu. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada tunjuk la razaqakum. La razaqakum maksudnya ada fi'il madhi di sini. Fi'il madhi past tense. Kalau bahasa Arab fi'il madhi past tense, perkara yang lepas. Tapi Nabi tengah cakap ni, takkan Nabi nak bagi tahu perkara yang lepas. Jadi uslub balaghah dia, apabila fa'il past tense ataupun fa'il madhi dikatakan tengah cakap ini, menunjukkan perkara itu berterusan. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa memberi kepada kamu rezeki. Gitu maksudnya. Kama yarzuqut tayr, seperti mana
direzekikan oleh burung. Allah SWT beri rezeki pada burung. Macam mana? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Berpagi-pagi dengan perut kosong, burung ni berpagi-pagi dengan perut kosong, wa taruhu bitanan, dan kembali dengan perut kenyang. Ada duduk tubik, tubik daripada sarang dia, ada tahu lagi nak pergi mana. Maka apabila tubik tu balik mesti perut kenyang. Gitu. Balik mesti perut kenyang. Nak katanya Allah SWT telah menentukan rezeki masing-masing. Kita berkata, tu burung, makan je tahu burung ni. Kita macam kerjaan lain lagi. Makan je tahu burung kita. Burung tu tak ada akal burung ni. Sedap kata ke burung tak. Kita macam molek sangat dah. Kita macam molek sangat, lebih kurang je burung. Kalau pergi mikir hari-hari nak makan apa, nak makan apa mikir, esok nak makan apa, lusa nak makan apa, maka lebih kurang burung je lah. Jadi jangan kita kata itu burung, umpama burung. Tak. Lebih kurang je. Jadi Allah SWT tetaplah kedah rezeki. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man inqata'a ila Allah ta'ala kafahu Allah ta'ala kulla mu'natin. Barang siapa yang memutuskan kepada Allah Subhanahu wa taala, kafahu Allah taala kulla mu'natin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkannya kulla mu'natin, segala yang dikehendaki. Siapa yang memutuskan nak ikut Allah Subhanahu wa taala, nak ikut syariat Allah Subhanahu wa taala, nak ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan apa yang dia nak. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala merezekikan sentiasa, razaqa ni fa'il madi lagi, sentiasa merezekikannya min haitsu la yahtasib, daripada rezeki yang tidak disemena-mena, daripada rezeki yang tidak disangka-sangka. Apabila bertawakal tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, putus hanya tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkannya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki yang tidak semena-mena, tak sangka ada rezeki. Gismayang orang lain bayar jadah tak ada duit, kita bayar jadah ada duit. Gismayang ada, pergi kuliah orang lain, contoh. Ataupun hari ni tak ada makanan, tiba-tiba orang ketuk pintu, tiba-tiba main tiba-tiba. Jadi rezeki yang tidak semena-mena, kita tak sangka pun rezeki tu mari. Mari projek kita payah sangat nak boleh. Tu dengan mana nak buat? Mayanglah dulu, mayang, tawakal, doa. Tiba-tiba projek dulu lalu. Hari ni tak boleh nak keluar negara. Sebab apa? Banyak lagi cukai, pendapatan tak bayar. Main ke 18,000, 14,000, menang kan nak terbit negara ni. Lalu mayanglah kita, berdoa pada Allah SWT lah, kita tawakal suruh diri pada Allah SWT. Esok orang telefon, tak apalah, saya ada saing ni, saing saya uruskanlah, biar awak boleh keluar negara. Mudah. Itulah yang dimaksudkan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah SWT memberi rezeki daripada benda yang kita tidak sangka-sangka. Mari rezeki kat mana-mana. Wa man inqata'a ila dunya, ni hadis Nabi lagi sambung. Wa man inqata'a ila dunya wakalahu Allahu ilaiha, dan barang siapa yang memutuskan ila dunya, kepada dunia, hidup dia itu dia putus untuk dunia je,
wakalahu Allahu ilaiha, maka Allah telah mewakilkannya ilaiha, kepadanya, kepada dunia. Ada. Lalu apabila dia memutuskan kepada dunia, Allah SWT panggil dunia, dunia, mu caralah orang ni, dia nak mu ni, mu caralah, bagi dia nak apa-apa mu wi sumbak belaka, ada. Gitu. Gitulah, itulah hadis Nabi SAW. Dia nak, kalau dia nak dunia, maka Allah SWT wakilkan dunia pada dia. Kalau nak Allah SWT, Allah SWT akan mencukupkannya dan memberi rezeki yang tidak semena-mena. Itu hari Nabi SAW. Wa qala Rasulullah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza asaba ahlahu khasasatun, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asaba ahlahu, ketika mana dipicitkan ataupun diterima susah oleh keluarga Nabi, khasasatun, kebulugan. Allah, keluarga Nabi kebulugan. Ada. Ketika mana keluarga Nabi kebulugan, susah, ada. Dah Nabi orang susah ke? Nabi ni pemimpin orang Islam. Malaikat pernah tawar kepada Nabi, jika Bukit Uhud itu mu nak suruh jadi emas, aku boleh buat emas. Tapi Nabi tak ambuh. Nabi tak ambuh. Nabi pilih hidup susah. Nabi pilih hidup bertawakal pada Allah SWT. Hebatnya Nabi kita ni. Kita tengok orang tepi jalan pun tak makan sehari. Susah dah. Ditanya oleh Aisyah. Lalu ditanya oleh Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana kamu hidup dengan Nabi ni? Bagaimana cara hidup Nabi ni? Makan-makan lagu mana? Lalu Aisyah pun jawab, kalau dalam 3 hari tu pasti ada sehari kebulugan, pasti ada sehari tak cukup makanan. Pemimpin orang Islam, menteri besar, Perdana Menteri orang Islam pada ketika itu, 3 hari mesti sehari tak ada makanan. Allahu Akbar. Nabi bukan orang biasa-biasa, Perdana Menteri. Hebatnya tawakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Lagi hebat orang tu, lagi kuat iman orang itu, lagi kuat tawakal dia. Lagi hebat, lagi tinggi darjat dia, lagi kuat tawakal dia. Kerana orang yang kuat tawakal ini, dunia adalah sekecil-kecil perkara. Dunia ini kecil perkara je, ada benda besar lagi. Itu. Lalu qala, ketika mana keluarga Nabi kepicitan, kebulugan, qala, sabda Nabi SAW kepada keluarga dia, berkatalah Nabi SAW kepada keluarga dia, qumu ila shalah. Apabila tak ada makanan rumah dia, Nabi suruh buat apa? Qumu ila shalah, mayang. Suruh arah keluarga dia semayang. Kita tak ada makanan, kerja lah, ada. Pergi cari makanan tu. Ada. Dak Nabi tak gitu. Nabi suruh keluarga dia semayang. Qumu ila shalah. Wa yaqulu, dan bersabda Nabi lagi, bihadza amarani rabbi, dengan inilah disuruh aku oleh Tuhanku. Beginilah Tuhanku ajar aku. Semayang, tak ada susah semayang, susah semayang, susah semayang, tak kira lah, bukan makanan saja, susah apa-apa pun semayang. Inilah Allah SWT ajar Nabi. Faqala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Inilah dalil yang Nabi guna, suruhlah ahlaka, keluarga kamu, bis-salah, dengan salat, wastabir 'alaiha, dan sabar ke atasnya. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Tidaklah kami meminta kepada kamu rizqa,
bahkan nahnu narzuquk, kamilah yang memberi rezeki. Yani tidaklah Allah Subhanahu wa taala yang meminta kepada kamu rezeki, bahkan kami di sini Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi rezeki. Wal aqibatu littaqwa, wal aqibatu littaqwa, dan natijah dia littaqwa, siapakah orang yang bertakwa, bagi orang yang bertakwa. Wal aqibatu littaqwa, siapakah wal aqibah, yani penyudahan dia littaqwa, bagi orang yang bertakwa. Siapa pandai sabar dalam solat, siapa pandai sabar, maka natijah dia Allah nak tengok siapakah yang paling bertakwa. Kalau kita kan anak baru darjah 1, boleh 90%, 90%, 80%, 60%, 100%. Oh, berjayalah anak kita ni. Sukanya kita, Allah boleh 100% anak kita tahun ni. Baru darjah 1. Nampak we hadiah tu, we basikal, we apa semua. Sukanya kita. Tiba-tiba dah masuk darjah 6, boleh umur 60. Barulah kita tepuk dahi, Allahu Akbar. Awal sangat kita terlalu suka. Sedangkan wal aqibatu littaqwa, yang kesudahan itu yang sebenarnya, yang kesudahan itu Allah nak tengok, iaitu littaqwa, bagi orang yang bertakwa. Bukan darjah 1 orang nak tengok. Orang nak tengok tu. Lepas pada ni kijen apa? Ni boleh nombor 1, suka dah. Bukan nak marah orang bagi hadiah ke anak ni. Ini contoh. Contoh. Boleh nombor 1, darjah 1 boleh nombor 1. Boleh 100% sukalah kita. Darjah 6 boleh nombor 60. Semakin tinggi kau berat, semakin tinggi kau berat, akhir kali terjun bangun 6. Ada nak tinggi sangat? Ada. Contohnya. Jadi dia mikir hak mula-mula tak jadi. Begini juga kalau orang berlomba lari dah. Orang berlomba lari. Mula-mula berlomba lari tengok saing-saing. Lepas tu apabila orang tembak pistol tu, kita boleh jaga hak pertama sekali. Maka kita perasa menang aku. Jaga pertama tu kita rasa kita menang dah. Jadi orang gini ni orang tak kira, orang tak cara orang gini. Kita kena tengok pandang hak nu penamak nu. Tayang lomba lari pun kena tengok hak penamak. Bukan hak mula-mula ni. Mentang-mentang kita boleh jaga mula-mula gak, kita rasa kita menang dah. Tak jadi. Wal aqibatu littaqwa, natijah itu bagi orang yang bertakwa. Natijah perakhiran tu. Kita nak tengok perakhiran. Ni kat kita apabila minta maaf saya sebutlah. Memang kuliah kena sebut. Apabila kita mari surah, mari masjid awal kan, sembahyang sunnah, boleh azan, boleh apa, maka kita pun mai subuh kan. Tengok orang lain dah bangun mai subuh lagi, kita mai subuh dah. Orang lain dah bangun lagi, kita sembahyang sunat dah. Kita rasa kita ni hebat sekali. Jangan rasa begitu. Sedangkan Allah SWT sebut banyak, bukan satu dalil ini saja, bahkan banyak lagi dalil-dalil lain. Allah nak tengok mana? Wal aqibatu littaqwa. Allah nak tengok penghujung dia. Jangan kita rasa kita masa ni kita ni hebat. Jangan kita rasa kita masa ni. Kita nak kena tengok kita ni akan datang lagu mana. Wal aqibatu littaqwa. Ni gak pemayan subuh. Rasa tepuk dahi dah. Tepuk dada dah. Alhamdulillah. Jangan. Kena berterusan. Nah. Ni kan boleh baca Quran juzuk, tengok orang lain tak baca Quran, kita hebat kali. Jangan gitu. Wal aqibatu littaqwa. Faslun fi bayani haqiqatut tawakkuli. Haqiqatut tawakkuli. Fasal yang membicarakan hakikat tawakul. Tadi saya bagi gambaran kasar, dan kemudian Imam Ghazali letak dalam kitab ini dibagi dalil-dalil tentang tawakul. Kemudian kita masuk secara cepatlah. Cepat. Hakikat tawakal, apakah yang dimaksudkan dengan tawakal?
Kita sebut tawakal lah, tawakul lah. Apakah yang dimaksud dengan tawakul? Haqiqatut tawakkul ibaratun an halatin tasduru anit tauhidi wa yadhharu atharuha 'ala al-a'mali. Hakikat tawakal ini adalah ibarat ataupun definisi an halatin tasduru anit tauhidi, di sisi ataupun daripada kelakuan hati, ibarat daripada kelakuan hati yang lahir daripada tauhid. Ibarat yang ada dalam hati kita ini lahir daripada tauhid yang kuat. Wa yadhharu atharuha 'ala al-a'mal, dan dizahirkan kesan tauhid yang tinggi itu dalam hati ini, kesan dia 'alal a'mal, dinatijahkan kepada amal. Maka apabila tauhid kemah dah, tauhid kita tinggi, takutnya pada Allah Taala, tahu siapa Allah Taala, tahu siapa kita, tahu siapa pencipta kita, tahunya agung Allah Taala, lalu rasa tawaduk kita, lalu mari rasa tawaduk dalam hati. Apabila mari rasa tawaduk dalam hati, yuzharu atharuha 'alal a'mal, maka zahirlah perbuatan kita pun kita zahir secara bertauhid, cakap dengan orang berlalu je, walaupun kita ada kelebihan, walaupun kita ni ngapa Quran ke, walaupun kita tok iman ke, walaupun kita datuk ke, walaupun kita siapa, kita tansri ke, apabila tawakal kita kuat, tauhid kita kuat dalam hati, maka natijahnya, zahirnya kita kena zahir, dizahirkan dengan amal, rasa tawaduk, rasa rendah diri. Itu tawakal. Mayang cakap dengan orang slow, beralu je, hormat je ke orang. Hak muda hormat ke orang tu, tak kira lah dia belajar mana pun, mentang-mentang belajar tinggi-tinggi kan, cakap lebih kurang orang tu, tak jadi gitu. Kena ada sifat tawakal, maksudnya kita kena rendah diri, sedar diri kita, gitu. Fahiya, maka dia ini apabila sebut ibarat, apabila sebut takrif begini, maka dia ada salah satu arkanin, ada 3 rukun. Tawakkul ni ada 3 rukun. Yang pertama apa dia? Al-ma'rifatu. Yang pertama al-ma'rifatu. Rukun tawakkul ada 3. Yang pertama al-ma'rifatu. Yang kedua wal-halu. Yang ketiga wal-amalu. Itu rukun tawakkul. Rukun tawakkul. Al-ma'rifatu yakni akidah, tauhid, kenal diri. Ma'rifah ini kenal diri, kenal Allah SWT, tauhid kepada Allah SWT. Wal halu ini kelakuan hati. Hal adalah kelakuan hati, diterjemah sini kelakuan hati. Wal amalu ni amal, dizahirkan dengan amal. Apabila dah kenal Allah, kelakuan hati kita jadi tawaduk, maka dizahirkan amal, cara tawaduk. Ar-ruknul awwalu al-ma'rifatu. Rukun yang pertama itu ma'rifah. Wahiyal aslu, dia ini adalah asal. Asas-asas tawakkul, asas dia, asal ataupun asas dia adalah ma'rifah, kena Allah Taala. Wa ana biha at-tauhida, yang dikehendaki dengannya, dengan ma'rifah ini at-tauhida, tauhid. Dah kemah tauhid, kemah akidah, itulah asal bagi tawakal. Tiba-tiba orang tu tak belajar pun tauhid, tapi dia belajar tasawuf kuat. Saya ni ahli tasawuf contohnya, tapi tauhid tak belajar. Tu orang panggil tidak tawakal lagi. Tu pelawak, tak tawakal lagi. Dia kena ada ilmu tauhid dulu. Ada ilmu tauhid baru tasawuf. Jangan kita main tasawuf lalu, tak ada tauhid.
Ada. Kena ada rendah diri. Kena kita, kena Allah Taala. Tak boleh kita nak mari tak apalah kita nak lakuh lalu. Tak boleh. Kena ada asas dulu tauhid. Fa innahu innama yatawakkalu 'ala Allah. Maka sesungguhnya ma'rifah itu innama yatawakkalu 'ala Allah. Tidak bertawakal ke atas Allah. Apabila kita kena diri, maka kita menjadi orang yang bertawakal yang sebenar. Man la yara fa'ilan siwallah. Man la yara fa'ilan siwallah. Tiada siapa yang memberi kesan fa'ilan ni, tiada siapa yang boleh memberi kesan siwallah selain pada Allah SWT. Kita sedar tawakal ini adalah tiada siapa yang boleh memberi kesan selain pada Allah SWT. Itu kesan tawakal. Itu adalah kesan tauhid ma'rifah. Wa kamalu hadhihi al-ma'rifati yutarajjimuha qauluka. Dan diterjemahkan, disempurnakan hadhihi al-ma'rifah ini, tauhid ini diterjemahkan dengan kata engkau. Kesempurnaan bagi tauhid diterjemahkan bagi katanya engkau, perkataan ini. Lepas kita main, kita sebut sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah kalimah tawakal. Ini adalah kalimah tauhid, kalimah ma'rifah. Kalimah ma'rifah iaitu sedar diri. Ini adalah asas bagi tawakal. Sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. 5 waktu sehari semalam biasa imam sebut ni. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit. Biasa imam akan tambah yuhyi wa yumiit. Tapi dalam kitab ini tak sebut yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ini adalah kalimah tauhid yang perlu kita ada semak dalam diri supaya kita diterjemahkan menjadi orang yang bertawakal. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah oleh yang layak disembah selain pada Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah. Esanya Allah Subhanahu wa taala tiada sekutu baginya. Esa dari segi zat Allah Subhanahu wa taala, esa dari segi af'al Allah Subhanahu wa taala, esa dari segi sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda lain tak boleh beri kesan. Manusia tak boleh beri kesan, sedikit pun tak boleh beri kesan. Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk wahdah. Esa, itu masuk wahdah. Esa. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada penolong pun. Allah Subhanahu wa taala tak minta tolong. Tak minta tolong pun siapa-siapa. Kalau Allah Subhanahu wa taala nak buat. Itu masuk la syarikalah. Bahkan apatah lagi kalau kata ada Tuhan itu ada 2, 3, 4 seperti Kristian, masuk juga kalimah la syarikalah, tiada Tuhan selain pada Allah Taala. Lahul mulk, baginya kerajaan, walahul hamd, dan baginya segala kepujian, ataupun baginya yang berhak dipuji, yang sangat-sangat berhak dipuji. Kalau manusia kita puji juga, hebat awak ni, sedap suara awak, bagus awak ni, itu puji juga. Itu puji mulut je. Tapi Allah SWT ini yang selayak-layaknya, yang berhak kita puji Allah SWT, kerana segala kepujian semua pada Allah SWT, tak ada pada orang lain. Orang lain mungkin mulut saja, makhluk mungkin mulut saja. Kita boleh sebut hebat, nak jaga hati. Tapi Allah SWT memang berhak, memang layak dipuji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah ke atas sesuatu, ke atas segala sesuatu, qadirun, berkuasa. Itu maksud dia. Lepas mayang kena fahamlah maksud dia.
apabila imam sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kena faham. Idh fihi imanun bit tauhid. Isyarah sekejap insyaallah. Sebagai idh fihi, ketika mana padanya, pada kalimah ini ada keimanan dengan tauhid. Ada maksud tersirat dalam kalimah ini, ada maksud keimanan dengan tauhid. Wa kamalil qudrati wal judi, dan sempurnanya qudrah, kekuasaan Allah SWT dalam kalimah ini, wal judi, dan pemurahnya Allah SWT dalam kalimah ini, wal hikamil lati biha yastahiqqul hamda, dan dalamnya ada pengertian yang pemberian hikmah yang baik, allati biha, yang mana bagi kalimah ini yastahiqqu alhamda, yang selayak-layaknya dipuji. Hikmah-hikmah yang Allah SWT beri kepada kita, ataupun kelebihan yang Allah SWT beri kepada kita, itulah yang layak dipuji. Manusia puji mulut saja. Orang lain sebab apa? Hakikatnya semua hak manusia buat pun Allah SWT buat. Kita rasa kita buat baik, boleh semayang baik, jurus, dekah, apa semua, Allah SWT buat. Yang selayaknya Allah SWT dipuji. Manusia mungkin kita boleh puji di mulut saja. Faman qala dzalika shadiqan mukhlishan, maka barang siapa yang berkata demikian dengan penuh keikhlasan dan penuh kejujuran, faqad tamma tauhidu, maka sempurna tauhid dia. Walaupun pendek je kalimah ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, pendek je, tetapi boleh menyempurnakan tauhid. Itu kata Imam Ghazali. Kalau kita sebut dengan betul dan ikhlas hati, kita memang nak puji Allah SWT, boleh sempurna tauhid. Setiap hari kita sebut ni 5 kali sehari. 5 kali sehari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Biasa lepas mayang kita sebut. Boleh sempurna tauhid. Lepas sempurna tauhid, barulah dia boleh menjadi orang yang bertawakal dengan amal dia, dengan amal. Wallahu a'lam bissawab. Itu sahaja perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan kita memahami apa yang dikehendaki dengan tawakul yang sebenar, supaya kita berserah diri itu sebulat-bulatnya kepada Allah SWT. Dalam perkongsian tadi saya sebut, orang yang paling kuat tawakal ialah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Ketika mana berada dalam kesusahan, kepincitan, lalu Rasulullah apabila dia tawakal, macam mana? Dia solat. Orang kata, apa solat? Orang tak tahu apa yang ada dalam solat. Sebab orang yang dapat mengecapi benda tu baru dia tahu. Macam orang yang kena betul-betul tauhid Allah SWT ni, maka dia akan nampak semua perkara ni Allah. Sebab tu dia sebut Allah Akbar. Nampak je pokok Allah, nampak je langit Allah. Orang kata ni gila ke? Orang tak faham dia kata gitu. Gila ke dia ni? Nampak ni sebut Allah, nampak ni sebut Allah. Sebab orang yang tertentu sahaja boleh mengecapi. Seperti orang minum air lah. Air teh. Kalau mari hak sedap kan, Allah sedapnya. Hak tu dia boleh faham rasa dia. Orang lain boleh kata orang ni gila dan sebagainya. Orang tak rajin tu begitulah yang dikatakan. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW apabila dia dah kuat tawakal dia semayang. Kita nampak pelik, tapi orang yang mengecapi sahaja yang boleh rasa benda tu. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Kullu min indillah. Hakikat sebenarnya akidah ahli sunnah wal jamaah, hakikat yang sebenarnya semua yang baik dan buruk itu daripada Allah SWT. Manusia tak boleh beri kesang belaka, tak boleh beri kuasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.